Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya yang dikasihi. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya seperti biasa Dr. Musyahidah Ahmadun yang akan bersama-sama anda membincangkan berkaitan topik yang terakhir kita iaitu Al-Qiyadah dan Al-Wiqayah dalam pengurusan Islam. Okey, ini adalah topik terakhir iaitu topik yang ke-10 ya. So saya harap semuanya dapat memberikan penumpuan yang terbaik bagi topik kita yang terakhir inilah, dan untuk pengetahuan semua topik ini tidaklah susah seperti mana mungkin ada topik fiqh ya, agak susah sikit untuk kita faham, tetapi ini adalah konsep yang biasa digunakan ya di dalam sistem pengurusan ataupun kehidupan seharian kita. Jom kita lihat apakah yang terkandung di dalam konsep Al-Qiyadah dan juga Al-Wiqayah. Okey, kita akan membahas dulu yang pertama adalah ataupun kita akan berbincang berkaitan tentang leadership ataupun kepimpinan. Dalam bahasa Arab ini disebut sebagai Al-Qiyadah. Okey, awal sekali sebelum kita membahaskan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan, lebih moleklah elok kita buka dia dengan ayat Al-Quran ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri pun telah menerangkan berkaitan tentang kepentingan kepimpinan ini seperti mana di dalam surah An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah ataupun berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Di dalam Al-Quran sendiri telah menekankan berkaitan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri. Apakah yang dimaksudkan ulil amri ini? Ulil amri juga boleh dimaksudkan sebagai pemimpin lah, pemimpin kita sendirilah. Itu yang telah dicatatkan di dalam Al-Quran. So kita lihat lagi perbincangan yang selanjutnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan ataupun Al-Qiyadah? Okey, kepimpinan ini adalah mendorong, memujuk dan mampu mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah mencapai objektif yang tertentu. Okey, bukanlah, janganlah kita nampak, kita kena tengoklah bagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut. Adakah dia dah mampu mendorong, mampu memujuk dan mampu mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah mencapai objektif. Kita lihat situasi sekaranglah pemimpin kita bagaimana. Itu yang dinamakan pemimpin ya. Ada 3M yang perlu ada. Mampu mendorong, memujuk dan mampu mempengaruhi. Seterusnya melibatkan aktiviti merangsang pekerja bawahan agar berperanan mengikut garis panduan yang telah diberikan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Dan Al-Qiyadah ini juga adalah satu seni ataupun proses yang mana bagaimana seseorang pemimpin itu dapat mempengaruhi kegiatan manusia itulah, yang mana ia berkaitan dengan tugas mereka supaya pekerja-pekerja di bawahnya itu ataupun orang-orang yang berada di bawahnya itu dapat berusaha, dapat bergiat dengan lebih giat lagi ke arah pencapaian matlamat organisasi. Okey, Al-Qiyadah ini ia melibatkan pihak lain ya, bukan dia seorang sahaja yang menjadi pemimpin ya. Maksudnya dalam organisasi itu bukan dia sahaja yang menentukan segala objektif, dia yang buat kerja, tetapi dia perlu ada circle ataupun orang di belakang yang membantunya ya, iaitu contohnya pekerja-pekerja bawahan lah. Kita kadang-kadang kalau sebut pekerja bawahan ni agak tak molek sikit lah. Maksudnya rakan sekerja lah, pekerja kita ataupun staf kita
itu sendiri. Dan Al-Qiyadah ini perlulah ada pendekatan top and down, iaitu para pemimpin mempunyai authority untuk memberi arahan kepada pekerja bawahan, tetapi tidak sebaliknya lah. Okey. Seterusnya, keberkesanan pelaksanaan kerja oleh pihak bawahan menunjukkan pengaruh kepimpinan. Itu pun antara salah satu kita boleh lihat bagaimana pemimpin itu berjaya, yang mana pihak bawahan ataupun pekerja stafnya di bawah dapat melakukan kerja dengan baik dan saksama lah. Okey, kenapa pentingnya pemimpin dalam sesebuah organisasi? Yang pertama sekali, kepentingan pemimpin adalah untuk mendorong pekerja ataupun sekumpulan individu dalam sebuah organisasi itu kepada kebaikan dan mencegah kepada kerosakan. Itu kita kena lihatlah. Kita tengok balik, adakah pemimpin sekarang ini dapat mendorong kita kepada kebaikan ataupun lebih menjerumuskan kita kepada kemudaratan. Itu persoalan yang saya lontarkan kembali kepada kamu lah. Okey, seterusnya kepentingan pemimpin ini juga adalah untuk menentukan arah dan matlamat organisasi, mampu mencipta wawasan dan mampu mencapainya, dan menjadi sumber ilham kepada orang bawahan, memberikan dorongan dan memupuk semangat kepada pekerja, serta dapat menyediakan pemimpin pelapis dalam organisasi melalui proses menurunkan kuasa. Kita nampaklah yang sekarang contohnya dalam sebuah organisasi itu bukanlah kita ada circle, kita ada putaran kita, bukan dia je jadi ketua sampailah ke umur 60-70 dia je yang pegang kan. Tidak, tetapi dia perlu ada pelapis. Dia kena melatih pelapis-pelapis lain untuk menjadi ketua pada masa akan datang. Okey, seterusnya bagaimanakah proses pelantikan pemimpin? Ini sangat pentinglah. Sebenarnya benda ni is very simple dan mudah untuk kamu ketahui. Yang pertama sekali, kalau untuk kita memilih pemimpin, ini adalah mengamalkan syura itu sendiri, perbincangan lah. Okey, kalau dalam organisasi yang kecil lah. Kalau kita dalam organisasi yang besar, contohnya lah macam government, kita ada pilihan raya lah. Pilihan raya tu pun antara salah satu juga like macam syura jugalah sebab pemilihan kan. Okey. Seterusnya mestilah dipilih secara legitimasi lah. Bagaimana, apa yang dimaksudkan legitimasi ini? Legitimasi ini adalah pemilihan secara sah. Bukan dia yang mengangkat diri dia, bukan dia memberikan rasuah kepada pekerja-pekerja. Kamu pilihlah saya, nanti saya akan bagi kamu naik pangkat kalau kamu pilih saya jadi ketua dalam organisasi. Kita tidak mahu perkara begitu berlaku dalam organisasi kita lah. Dan seterusnya memilih mereka yang berkelayakan. Berkelayakan di sini adalah ada dua perkara. Dia mesti kuat dan al-amin. Al-amin ini adalah bukan saja setakat kuat, tetapi dia mestilah amanah. Okey. Dan seterusnya mestilah dipersetujui oleh ahli organisasi. Ini tadi berpandukan kepada bagaimana sistem syura, bagaimana kita berbincang. Contohlah kan, saya nak melantik ada satu pos yang kosong di organisasi saya. Okey. Dan saya rasa ada pekerja-pekerja saya yang berkelayakan. Okey, tapi saya mesti minta dulu semua persetujuan daripada ahli-ahli organisasi sama ada ia boleh dilantik memegang jawatan tersebut. Okey, ini antara aplikasi konsep semasa. Ini konsep kepimpinan barat lah yang kita memang selalu dengar. Kalau kita buka internet ke, ini benda biasa yang kita dengar lah. Ada tiga perkara, ada tiga konsep kepimpinan, iaitu kepimpinan demokrasi, kepimpinan autokrasi dan juga kepimpinan laissez-faire. Okey, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan kepimpinan demokrasi. Kebiasaannya pemimpin yang yang mengamalkan konsep demokrasi ini, dia mementingkan keputusan yang ditetapkan oleh suara majoriti lah, dan pemimpin ini berfungsi sebagai pengurus dan ahli bebas memberi pandangan dan kritikan. Okey, dan ini juga membolehkan pemimpin itu menyelamilah kehendak orang bawahan melalui wakil-wakil yang dilantik. Macam contohnya yang paling mudah macam kita lah, kita gunakan sistem demokrasi dalam pemilihan lah. Macam semua rakyat diberikan kebebasan untuk memilih siapakah yang perlu memimpin negara ini. Okey.
Seterusnya sistem konsep ataupun sistem autokrasi. Autokrasi di sini dia lebih kepada pemimpin itu berkuasa mutlak lah, dan keputusan tu semuanya dibuat oleh pihak pemimpin. Pekerja ni dia hanya tahu menerima arahan sahaja dan apa yang perlu dibuat itu sahaja. Semuanya dikawal oleh pihak pemimpin itu sendirilah, dan pekerja bawahan ni tidak ada kebebasan untuk memberikan pandangan. Okey. Seterusnya laissez-faire pula, pada kebiasaannya konsep laissez-faire ini banyak digunakan dalam sistem dalam bidang perniagaan lah, yang mana pemimpin ini dijadikan sebagai boneka sahaja, macam orang kata dia pemimpin. Dia diletakkan sebagai pemimpin, tapi dia ada caretaker dia yang kat belakang. Orang bawahan yang menentukan segala-galanya. Dia just okey angguk, ya okey boleh. Macam tu sajalah. Dan pemimpin ini hanya sebagai penghubung maklumat sahaja. Yang buat tu adalah orang tengah itu sendiri. Okey. Okey, kita dah tengok tadi berkaitan tentang al-qiyadah. Kita lihat pula berkaitan tentang al-wiqayah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-wiqayah ini? Pada kebiasaannya kita sebut al-wiqayah ini adalah pengawasan dan juga pengawalan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pengawasan ataupun pengawalan? Ia adalah satu proses yang mana untuk menentukan ataupun menjamin kegiatan organisasi lebih terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Dan pengawalan ini sebenarnya ia dapat mendedahkan kelemahan dan kesilapan pada bahagian-bahagian tertentu di dalam organisasi, dan kita dapat melakukan pembetulan secara segera. Itu yang kenapa perlunya ada proses al-wiqayah ini. Okey. Seterusnya ia dilaksanakan sebagai satu bentuk pencegahan ataupun digunakan apabila berlakunya kesilapan ataupun kesalahan. Okey, kita lihat pula berkaitan tentang kepentingan al-wiqayah. Okey, al-wiqayah ini dapat memastikan pengurusan organisasi berjalan selaras dengan matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan tadi, dan al-wiqayah ini juga dapat menguatkuasakan undang-undang ataupun polisi organisasi bagi mengemaskinilah dan memastikan organisasi itu berjalan dengan baik. Seterusnya al-wiqayah ini juga memastikan pengurusan berjalan mengikut jadual ataupun mengikut perancangan. Kerana kita tahu sesebuah pengurusan itu dia banyak melibatkan pihak lain di luar, macam kita cakap tadi stakeholder, kita melibatkan perikat ataupun unit-unit di dalam organisasi kita. Seterusnya kepentingan al-wiqayah juga adalah untuk mengenal pasti tanda-tanda awal perkara yang boleh menghalang kepada pencapaian matlamat, supaya boleh diperbaikilah sama ada dari segi sumber manusia ataupun infrastruktur itu sendiri. Ini antara contoh-contoh bagaimana kita nak menjalankan ataupun proses-proses al-wiqayah itu sendiri. Pertama, kita kena menetapkan piawaian yang hendak kita capai lah. Contohnya dalam satu kerja tu, apa piawaian yang kita hendak capai. Dan kita perlu juga ada pengukuran prestasi dari sudut orang cakap keuntungan ke, pengukuran prestasi daripada sumber manusia ke, kita perlu ada di situlah. Okey, dan kita perlu ada mengenal pasti masalah ataupun penyelewengan, dan perlunya kita mengambil tindakan. Lepas kita dah tahu contohnya kita ada masalah, kita ada ni, kita ambil tindakan, lepas tu kita melakukan pembetulan. Pada kebiasaannya, kalau dalam organisasi, ini adalah di bawah unit audit lah. Di bawah unit audit biasanya. Okay, kita cek satu persatu. Kalau kamu dengar pasal audit pun, kamu akan tahu bagaimana mereka membuat pengawalan dan perancangan lah. Okey, seterusnya ini pula adalah beberapa tingkat pengawasan yang telah ditentukan dalam Islam. Yang pertama, ada tingkat pengawasan diri sendiri. Bagaimana kita nak mengawas diri kita sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah di dalam organisasi, ataupun orang cakap kalau secara umumnya dalam kehidupan kita seharian lah. Dan yang kedua, kita ada pengawasan ilahi, iaitu pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu kita telah mengetahui kita ada hukum syarak yang mana kita tidak boleh langgar, dan kita ada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita juga berpegang kepada pahala dan dosa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Yang ketiga adalah pengawasan daripada masyarakat dan juga kaki tangan, Ar-Raqabat Al-Mujtama'. Di sini maksudnya pihak masyarakat melihat, contohnya macam skala sejarah mudahnya, masyarakat melihat
dan boleh menegur pemimpin-pemimpin ya apabila melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Yang keempat adalah ar-raqabat al-sulta al-rasmiyah, iaitu pihak atasan sendiri menjalankan pengawasan kepada semua sumber-sumber yang ada di dalam organisasi tersebut. Okey, ini adalah aplikasi pengawasan pada generasi terdahulu. Kita mungkin kamu pernah dengar kan berkaitan tentang konsep hisbah. Okey, pengamalan konsep hisbah ini biasanya dijalankan di dalam pengurusan politik dan juga kenegaraan, yang mana ia diaplikasikan dalam pelbagai bidang, iaitu perniagaan, perdagangan, pemerintahan, pentadbiran dan juga sosial itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan hisbah ini? Hisbah ini sebenarnya asal perkataan dia adalah daripada hasabah. Hasabah ini bermaksud menghitung, mengira, menimbang dan juga menilai lah. Dan institusi yang melaksanakan hisbah ini adalah institusi yang melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Macam kita sekarang ni banyaklah yang konsep hisbah ni yang kita boleh tengoklah, contohnya pegawai jabatan agama and then polis itu sendiri. Itulah antara contoh-contoh konsep hisbah itu sendirilah. Dan kalau kita lihat jabatan hisbah ini pada satu ketika dahulu pada zaman para sahabat, ia telah ditubuhkan secara rasmi oleh Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Dan antara fungsi hisbah pada ketika itu adalah bagi memastikan hak Allah terlaksana, contohnya solat, zakat, puasa dan perniagaan, memastikan hak sesama manusia terjamin, memastikan hak awam dan kebajikan masyarakat diutamakan. Itu antara fungsi hisbah. Okey, untuk aplikasi terkini pula kalau kita lihat pengawasan ini dilakukan dalam organisasi melalui dua bahagian, iaitu bahagian dalaman yang mana kita ada bahagian sumber manusia, ada biro tata tertib, ada pengurusan atasan dan ada juga audit dalaman seperti yang saya katakan tadi. Dan luaran pula kita boleh lihat bagaimana pihak lain boleh melihat ataupun mengawasi organisasi kita lah. Contohnya pihak lain ni biasanya daripada audit lah, audit luaran, macam kita tengok SIRIM semua tu kan, itu antara pihak luaran lah. Dan ia berpandukan piawaian itu berpandukan dari segi kualiti, kuantiti, masa dan juga kos ia perlu ditentukan secara terperinci. Dan ada beberapa kaedah pengurusan yang khususlah digunakan dalam konsep pengawasan ini ataupun pengawalan ini. Yang pertama adalah melalui pengamatan dan yang kedua adalah melalui laporan dan juga statistik. Okey. Dan perbandingan antara pencapaian dan piawaian sasaran ini, contohnya prestasi menurut akibat kurang latihan. Ini contohnya macam kalau kita dah buat contohnya, kita dah buat audit ataupun kita dah buat laporan statistik dan kita lihatlah kenapa sumber manusia kita ni masih lemah, individu ataupun pekerja kita makin lemah. Rupanya adalah disebabkan, kita dah tengok tadi kan, kita dah buat analisis, adalah disebabkan mereka kurangnya latihan. Di situ kita boleh nampak sebenarnya kelemahan dan kekuatan apabila kita melaksanakan konsep pengawalan ini. Okey. Pengawalan ini dilakukan pada setiap peringkat iaitu peringkat perancangan, pelaksanaan dan juga setelah selesai kita melaksanakan sesuatu perkara tersebut. Okey, ini adalah asas-asas utama dalam sistem pengawalan Islam. Pertama, dia mesti ada sifat takwa, iaitu takut. Dia takutlah dengan Allah SWT apabila melakukan sesuatu. Pengawalan itu mesti berlandaskan kepada hukum Allah. Mesti ada sifat amanah, mesti mempunyai sifat yang cekap dan berkesan, mesti ada konsep ihsan, mesti adanya orang cakap kepercayaan kepada hari akhirat dan mengikut fitrah manusia. Last sekali adalah mencegah kepada kemungkaran. So, secara kesimpulannya dapat kita ketahui bahawasanya setiap aktiviti pengurusan ini sebenarnya perlu dinilai dan perlu kita selia, perlu kita awasi, perlu kita semak sentiasa agar ia bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu tahu kesilapan, kecuaian dan kelemahan itu kita perlu minimumkan demi mewujudkan sebuah masyarakat yang hidup secara aman dan harmoni lah. Maksudnya kalau dalam organisasi itu demi untuk menjaga sumber manusia, sumber kewangan dari berlakunya kebocoran lah. Dan yang paling penting untuk memperolehi keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah tadi perbincangan kita berkaitan tentang al-qiyadah dan juga al-wiqayah. Dia simple dan sikit sahaja dan saya yakin kamu semua dah boleh faham dengan mendalam. Tetapi jika ada lagi persoalan yang hendak kamu ajukan, bolehlah kita bincang di dalam kelas nanti dengan lebih lanjut. Oleh itu saya ucapkan terima kasih kerana telah mendengar pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.